Okey. So, kita pergi semula. Boleh nampak slide saya? Boleh. Boleh, okey. Okey, ingat balik semula kertas 2 ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A ada peta topografi, ada graf. Yang ni saya dah terang dalam e-learning, Kuantan e-learning. YouTube pun saya dah share. Mungkin awak kalau tak ingat boleh tengok balik semula lah. Ya. Okay, so saya buat hari ni untuk soalan struktur. Hari esok ataupun hari Jumaat saya buat soalan esei. Soalan esei tu tak buat slide pun lagi. Okay. Walaupun duduk rumah pun banyak kerja juga. Tak sempat buat slide. Kalau tak sempat untuk esok, hari Jumaat saya baru buat slide ya. Sempatlah 2 hari saya cari-cari bahan buat slide. Okay. Untuk hari ni struktur dulu. Okay. Struktur ni ada 3 soalan. Setiap satunya 10, 10, 10. Sinilah lubuk markah ni. Lubuk markah. Kena dapat 30 markah. Okay. Tak boleh salah pun. Kalau nak salah juga, okay. Nak salah jugalah sikit, boleh. Okay. Saya bagi peluang untuk salah 5 saja. So, setiap kali buat latihan, kalau salah 5 ke atas tu, kena risau lah. Ya. Okay. Dia panggil bahagian B, soalan struktur. Dia meliputi aspek fizikal manusia. Tapi kalau pendapat saya, fizikal lebih banyak. Tak tahulah macam mana nanti keluar exam sebenar. Okay, kita tengoklah nanti. Dia surprise lah sikit kan. Tapi pada saya, fizikal lebih banyak. Manusia ni lebih banyak kat mana? Bahagian C. Soalan esei. Okay, tapi kemungkinan juga sama banyak. Kemungkinan juga manusia banyak kat mana-mana saya tak pasti. Okay. Yang kedua, tiada pilihan soalan. Kena jawab tiga-tiga. Wajib kena jawab tiga-tiga. Okay. Seterusnya, penekanan kepada calon memberi jawapan yang lengkap dan tepat berdasarkan kehendak soalan. Jawapan tu boleh pendek-pendek, okay, tapi kena lengkap. Ayat tu kena lengkap, bermakna lah maksudnya. Tak boleh tinggal main ayat sepatah-sepatah, tak ada makna. Okay. Tak perlu hurai panjang. Kena tepat terus. Okay. Untuk struktur. Untuk esei, sebut sikit lah bandingan kan. Untuk esei, dia kena hurai sikit. Ayat ni macam buat esei BM sikit. Tapi taklah kena cantik. Okay. Ada huraian. Dia nampak ada sinambung dengan antara fakta dengan huraian. Tapi untuk struktur ni, kalau tak reti hurai, masih boleh tulis fakta. Okay. Tapi, kalau awak nak bezakan orang tu sederhana dengan cemerlang, dia boleh tulis ikut kehendak soalan. Soalan kata terangkan, kena ada huraian. Baru jadi cemerlang. Kalau soalan tulis huraikan, terangkan tapi tulis fakta saja, dia kurang cemerlang. Masih dapat markah, tapi biasanya markah dia tu agak kurang. Okay, pilihlah. Kalau kita rasa kita ready, kita rasa kita mampu untuk buat yang terbaik, markah kita nak dapat 70 ke atas, kita buatlah dengan teknik yang betul. Tapi kalau kita tak boleh, saya rasa janganlah kita gagal ya. Minta tolong, janganlah gagal. Okay, kena tahulah gagal tu berapa. 35 gagal, 39 gagal, 40 ke atas. Tapi saya kalau boleh tak nak 40 je. Saya kata kalau C pun saya tak nak dah. Gagal dah bagi saya. So kena serius lah. Okay, kena serius lah. C tu berapa? 50 markah. Gagal dah bagi saya. Okay. Nak dapat 50 bukan senang juga kalau tak belajar. Bukan senang ya. Tapi tak susah kalau ikut teknik yang cikgu ajar. Tak susah. Orang lain boleh dapat A+, kita nak dapat C saja, rugilah. Okay. Baik.
ciri-ciri soalan struktur ni, dia mesti ada stimulus. Stimulus ni foto, jadual, graf, tak kira lah pernyataan akhbar ke apa sajalah. Soalan dia dah bocor dah soalan dia. Kalau dia bagi gambar, contoh gambar jerbu lah katalah. Contoh gambar jerbu, gambar kemarau. Apa sajalah, biasa fenomena cuaca ni dia popular. Okay? Dia akan tanya apakah nama fenomena, apa ciri fenomena, apa proses nak jadi macam tu, ataupun faktor dia, apa kepentingan dia. Mungkin kepentingan dengan faktor tu salah satu. Kalau ada kepentingan tak adalah faktor, kalau ada faktor tak ada kepentingan, mungkin. Okay? Kesan dengan langkah memang ada. Memang kena belajar. Cari gambar dalam buku teks ke mana-mana, tengok apa faktor, apa kepentingan, apa kesan, apa langkah. Senang je. Nak buat nota, hanya tengok gambar je, boleh buat 4 atau 5 nota. Apa dia nota kena buat? Buat nota tentang proses, buat nota tentang kepentingan, faktor, kesan, langkah. Siap satu gambar. Mana tahu rezeki awak buat gambar tu masuk exam. Sekarang lagi canggih, nak buat dalam bentuk PowerPoint, rasa nak buat dalam bentuk Canva, rasa nak buat dalam bentuk apa saja aplikasi kat laptop, kat telefon, banyak. Kalau boleh share untuk kawan-kawan. Mana tahu kita share kat orang, Allah mudahkan kita ingat benda-benda hak kita buat tu. Okay? Sebenarnya benda ni dia datang, kalau Allah nak bagi awak A+, mudah bagi Allah. Kan? Kalau bukan agama Islam pun, kalau Tuhan awak nak bagi A+, mudah bagi dia. Okay? Yang penting kita kena jujur lah. Okay? Kena jujur. Kena jujur pada diri sendiri kita. Kita ni memberi sepenuh hati ke tidak? Kita nak dapat sepenuh hati ke tidak A kita tu? Okay? Allah mendengar rintihan orang-orang yang memerlukan. Tambah-tambah doa selepas solat. Allah mendengar. Okay? Sambil-sambil tu saya nasihat dari segi itu ya. Okay, soalan geografi fizikal. Saya kata tadi banyak soalan geografi fizikal kan. Ada bentuk muka bumi. Contoh dia bentuk muka bumi tu apa soalan dia? Apa bentuk soalan dia? Mungkin dia bagi soalan yang apa? Kerak bumi, mantel, teras bumi kan. Teras luar, teras dalam. Mungkin sima. Mungkin berkaitan dengan tanah runtuh, mungkin berkaitan dengan fenomena cuaca, fenomena alam, ada juga tumbuhan semula jadi, tu dah kait dengan fizikal. Dah banyak ke? Tak banyak. Cari dalam buku teks tu yang fizikal, tengok gambar, belajar apa kepentingan faktor kesan langkah. Settle. Macam mana cara nak jawab pula? Dah ingat dah, belajar dah hari tu, jelaskan, terangkan berapa markah. Dah tahu belaka dah sebenarnya. Tapi oleh sebab kita online, oleh sebab kita ni tak betul-betul diuji, kita macam tak yakin kita boleh jawab. Inilah masanya untuk awak persembahkan yang terbaik sebelum exam sebenar. Okay? Saya harap trial ni all out terus. Okay? Buktikan yang saya anggap awak dapat A+, A-, ataupun mungkin saya anggap awak B, C, D, yang tu salah. Yang anggap awak dapat A+ tu, yang tu betul-betul cikgu dah target awak A+, betul-betul awak nak dapat. Yang cikgu salah target, mungkin saya target C tu, awak buktikan awak bukan kategori C, awak A sebenarnya. Inilah masanya. Boleh ya? Soalan geografi manusia, biasanya isu, krisis air boleh, kesesakan lalu lintas, banyak lagi lah, penduduk, okay? Macam-macam pertempatan, perbandaran, sumber. Ini boleh tengok juga dalam buku teks, tingkatan 4, tingkatan 5, belik-belik. Buku latihan dah banyak dah sebenarnya. Janji nak buat je. Kalau boleh, cikgu nak minta awak buat sekali satu hari satu pun tak apa dah kalau paling kurang. Okay? Kalau betul-betul minat, ada orang minat betul subjek tu, contohnya dia minat geografi sangat. Dia buat sampai 3-4 sehari. Tapi subjek lain jangan tinggal, buat sekali sehari. Subjek yang minat tu buat banyak kali.
Jangan tak balance. Dua je subjek dapat A, hak lain gagal semua. Pun tak boleh juga. Geografi dapat A, matematik gagal, tak boleh juga. Okey, dia tolong agihkan biar sepadan lah, sekata. Sama berat. Sama berat. Rasa lemah sikit, tumpu lebih. Geografi ni mungkin tak lemah sangat kot. Tak masuk kelas tak apalah, aku dapat A kot geografi. Tak apalah. Okay, saya tak marah pun tak masuk kelas. Tapi buktikan awak mampu dapat A. Boleh ya? Okey. Kita kena tahu kata tugas. Ni dah banyak kali saya ulang. Kalau nyatakan, berikan, apakah. Ni kita nak jawab apa? Fakta saja. Saya laju sini ya. Kalau tak faham, tak laju sangat, bagi tahu. Cikgu saya tak erti lagi lah soalan macam ni, bagi tahu. Jangan senyap je. Okay? Kena ada dua hal baru sedap belajar. Ni satu hal yang dengar, saya tak tahu awak buat apa kat situ. Mungkin tidur dah ke? Contoh. Okay? Fakta saja. Nak hurai ke? Tak perlu. Perlu ada contoh? Lagi tak perlu. Okay? Ayat macam mana? Ringkas je. Tapi kena bermakna. Contohlah ditanya. Apakah bentuk muka bumi kawasan tanah runtuh? Contoh. Kan? Gambar tu tanah jatuh daripada kawasan tanah tinggi. Jawapan dia tanah runtuh. Awak tulis itu tanah saja. Tak bermakna. Okay? Yang bermakna ni maksudnya tak perlulah. Jawapan di atas ialah tanah runtuh. Tak perlu. Ringkas. Straight to the point terus. Okay? Sebab dia soalan struktur. Okay. Konsep kena tepat. Contoh katalah dia bagi gambar aquaculture. Salah eja pula aquaculture tu. Pergi eja hidroponik. Contohlah. Konsep dah salah. Urbanisasi. Pergi eja benda. Benda lain lah maksudnya konsep tu. Kan? Dah salah. Fenomena-fenomena cuaca. Salah konsep. Salah terus. Maksudnya lain. Salah terus. So kena tengoklah. Macam mana nak tahu? Kena rajin belek nota. Okay? Kalau ada buku pergi kedai, ada buku geografi, belilah. Tak rugi pun beli habis RM20, RM30. Kalau ada. Tapi kat pasaran tak ada masalahnya. Okay? Dengan cikgu ni jugalah fakta bukunya duduk. Kat pasaran tak ada buku, tak banyak. Okay? Okay, contoh soalan. Katalah ni soalan tumbuhan semula jadi. Pokok apa tu? Hutan apa tu? Siapa nak respon? Hutan apa ni? Hujan tropika. Hutan hujan tropika. Apa bukti dia? Sebab dia berlapis kan. Mungkin ada tinggi, ada rendah. Dah padat hutan hujan tropika ni dia padat. Warna dia hijau. Banyak dah tu. Clue-clue untuk jawapan untuk soalan ni tu. Okay? Malar hijau. Malar hijau maksud dia apa? Sentiasa berdaun. Dia tak menggugurkan daun. Apa? Hutan apa yang menggugurkan daun? Kalau lah soalan hutan tu masuk. Kan? Hutan apa? Monsun tropika. Orang lain boleh cakap ya, boleh cakap. Tak payah nak kunci-kunci mulut sangat. Boleh bercakap. Okay? Kita berkongsi, kita belajar, bukan mendengar. Mendengar saya bagi YouTube je awak dengar. Nak dengar. Tak nak dengar sudah. Ni kita berkongsi. Tujuan saya buat ni untuk feedback. Ada dua hala ya. Okey. Mungkin kita boleh jawab apa lagi? Akar banis. Ada ke gambar akar banis situ? Tak ada. Dah boleh ke tulis? Betul lah sebab ciri hutan. Ciri hutan. Dia tak tanya kat usaha dalam gambar tu saja. Kena tafsir lah. Ada satu tahun tu dia bagi hutan paya air masin, paya bakau. Dia tanya biotik, abiotik. Dan kalau nak tengok kat situ tak ada pun gambar tanah untuk abiotik. Tapi jawapan dia ada tanah, ada oksigen. Kalau biotik ada burung, ada haiwan akuatik, ikan dan sebagainya. Kena tengok keseluruhan. Jangan tengok awak nampak je.
tafsir yang tersirat. Okey. Ni tak tersirat lagi, ni akal banding. Okey, lagi tinggi. Kalau nak sedap lagi, tinggi dia berapa? Berapa? Kalau dalam buku teks dia tulis berapa? Nyatakan ketinggian dia. 40 hingga 50. Jangan tulis tinggi tapi 10 meter je. Tak boleh lah. Tinggi 40 hingga 50. Banding dengan monsun tropika, dia mungkin sampai 40 saja. Ataupun 30 saja. Kalau dia nak perbandingan. Okay? Boleh tulis berapa? Kalau dia nak 3 markah, saya galakkan tulis 4 atau 5. Berdaun lebar. Ada banyak lagi sebenarnya. Mempunyai lapisan kanopi. Ada pelbagai spesies hidupan liar dalam ni. Ada banyak lagi. Tapi tak perlu ingat sampai 12 pun. Selalunya jawapan dia, markah dia 4 je pun. Paling-paling banyak nak kena ingat 5 je. Okay? Soalan nak 3 bagi 5, soalan nak 4 bagi 5, soalan nak 5 bagi 5. Tapi mungkin 5 tak ada lah. Untuk tahun ni tak pastilah. Tapi sebelum-sebelum ni, soalan struktur tak pernah lebih dari 4. Itu sangat senang. Tak perlu nak hafal banyak-banyak. Nota tak perlu nak tulis sampai 20 nota untuk soalan ni. Contohlah kan. Untuk kalau nak belajar. Oh, aku nak tulis banyak ni. Penuh nota. Nak pihak utama. So, jimat dah nak study. Okay. Okay. Walaupun 4 tapi markah dia 3. Okay. Ya, nak tanya Batrisha. Kalau contoh macam cikgu cakap lapisan kanopi tu kan dia spesifik. Kalau kita tulis mempunyai 4 lapisan, kita Boleh? Boleh. Betul juga. Sebab memang 4 lapisan pun hutan hujan tropika. Kalau hutan monsun tropika, kita boleh tulis 3 lapisan. Ada buku kata 3 lapisan ataupun mempunyai lapisan yang tidak nyata. Tak pasti ni 3 lapisan ke, 2 lapisan ke, 4 lapisan ke. Macam kita nyata nampak terus 4. Renjong, kanopi, tengah, lantai. Dia tak nampak. Dia mungkin ada renjong saja. Lepas tu terus tengah, terus lantai. Tak ada kanopi. Ataupun bercampur-campur lah maksudnya. Okey, boleh buat 3 ataupun tidak ada lapisan yang nyata. Boleh juga. Itu salah satu ciri hutan hujan tropika. Okey. Okey, kena pasti kata tugas yang kedua. Ni kena fakta dan huraian. Ni pun saya dah terangkan, saya ulang balik je ni. Okey, tulis fakta atau tambah dengan huraian atau contoh. Bukan dan contoh ya, atau contoh. Okey, lain tu. Huraian pun boleh buat rengkah-rengkah je. Tapi nak rengkah pun saya ajar awak, jangan rengkah 2 patah perkataan, 3 patah perkataan. Yang sesuai 3 patah perkataan. Baru sedap ayat tu kita baca. Okey, contoh pun dikira sebagai huraian. Kalau tak ingat nak hurai, tapi ada contoh, tulislah contoh tu. Mungkin dianggap sebagai huraian. Okey, nak tulis poin? Boleh. Okey, nak bagi fakta saja? Boleh. Senang sangat. Okey, dah kalau tak ingat langsung, tulislah apa saja. Jangan tinggal kosong. Tak ada markah terus. Tulislah apa saja. Orang tanya pasal hutan, jangan pergi tulis pasal Bandaraya Kuala Lumpur. Memang salah terus lah. Tulislah yang berkaitan. Okay, tak reti, sabar dulu. Fikir, renung jauh-jauh, pusing kanan, pusing kiri ke. Contohlah kalau dalam Dewan Periksa kan. Nak tanya orang tak boleh. Ingat apa benda, dia datang sendiri. Dan itulah masanya amalan baik awak, apa-apa yang awak buat baik dengan siapa-siapa, mak ke, dengan ayah ke, dengan adik-beradik ke, dengan guru ke, dia akan bantu memudahkan awak. Di situlah awak akan rasa, oh kalau tak boleh jawab ni, jangan rasa sangat bersalah pula. Tapi mungkinlah ada khilaf kat mana-mana, kesilapan ke. Dalam periksa datang macam-macam. Okay? Ada orang study betul-betul, pernah dapat kelas setiap kali exam. Tapi dalam periksa dia berdebar tak boleh kawal perasaan. Ada juga. Kita tak nak macam tu. Tapi ada orang, yang ni special sangat ni, tak study langsung, masuk dalam periksa boleh jawab belaka. Itu pelik sungguh lah dia kan. Okay? Kita tak nak lagi tu. Kita nak, kita study, apa yang kita study masuk periksa boleh jawab. Berbaloi dengan tahap kita study tu.
Kalau kita study 10, masuk 10. Kalau kita study 20, ada 20 dalam tu. Kita markah kita 20. Orang study 10 tadi, markah dia 10. Cukup-cukup. Dan kalau boleh kita study 10 masuk, tak boleh jawab 20 lagi baguslah. Takut study 100, dapat 20 je. Kita takut macam tu. Okay? Itu terpulanglah, nanti terserahlah pada situasi masa tu. Harap-harap kita sempurnalah menulis tu. Apa yang kita tulis tu seperti skema. Ada orang tulis banyak tapi semua tak betul. Ada juga. Okay? Sebab tu teknik ni kena tahu. Dia tak boleh belajar sendiri. Boleh belajar sendiri. Ada orang dak sekolah 2 tahun ambil exam. Lulus je. Tapi setakat lulus je dah. Nak A tak dapat. Okay? Baik. Katalah saya ubah sikit soalan tu. Sebab saya nak ajar awak. Bukan hanya tengok soalan tu. Tengok keseluruhan. Contohlah. Katalah soalan tu dia ubah macam ni. Jelaskan kepentingan lapisan X. Dia tak nak semua macam tadi. Tadi dia nak semua. Sampai ke akar boleh cerita. Sekarang dia bagi tempat tu je. Saya nak ajar, ni soalan ni. Ada beribu lagi soalan lain. Kena tengok soalan betul-betul. Okay? Jelaskan kepentingan lapisan X. Lapisan X tu apa? Kanopi. Kena tahu tu. Kalau lapisan X awak baca lantai, jam. Salah terus lah. Okay? 4 markah. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Kepentingan, bukan ciri. Kepentingan. Kena garis. Kena bawa highlight pen tu. Kepentingan. Jelaskan, garis juga. Maksudnya nak kalau cara dia boleh buat point saya kata. Tak usah pusing lah nak buat point ke nak tulis esei. Boleh buat point. Tak ada masalah. Saya tak maruah pun awak nak buat point kat sini. Okay. Habitat hidupan liar seperti burung, monyet. Dapat tak markah? Habitat hidupan liar dapat. Fakta. Dah seperti itu dapat tak? Dapat. Huraian. Walaupun bagi contoh. Ya. Sebab soalan dia jelaskan. Kalau soalan dia nyatakan, habitat hidupan liar seperti burung dan monyet dapat berapa markah? 1. Kenapa? Sebab contoh tu, huraian tu tak diterima. Boleh? Okey, dapat 2 kat sini. Membekalkan sumber air. Betul ke dia bekalkan sumber air ni? Lapisan kanopi ni. Betul tak agak-agak? Bekalkan sumber air. Sumber air dibekal kat daun ke kat akar? Tak ada orang nak jawab. Tak tahu pun tak, ya pun tak. Rasa-rasa sumber air ni betul tak? Awak memang jawab ni soalan gini. Kalau awak jawab lah, tinggal kosong beramal kok. Rasa-rasa bekalkan sumber air betul ke tak? Betul. Betul. Okey. Muhammad Luqman kata betul. Mungkin betul. Logik dia betul. Tapi kalau saya buat salah. Sebab, okey. Sumber air, dia akan masuk ke akar. Akar tu dia jadi span. Sebab tu tadahan dia panggil. Dalam air kan, dalam apa tanah tu air terjun keluar kan. Air mata air keluar. Okey. Tapi kalau tulis macam ni, mungkin betul, mungkin salah. Dekat-dekat tak? Kalau tulis apa yang salah terus. Contohlah dia tulis menyumbang kepada pendapatan negara. Memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Rasa betul lah. Kepentingan tu belakang tu. Rasa betul salah. Memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Krik-krik pula dah. Seorang pun tak nak jawab. Salah. Salah. Kenapa salah? Ambil Badisha. Nak ajar berfikir. Kenapa salah? Mesti ada alasan kan? Kenapa salah? Sumbangan terhadap pendapatan negara tu salah. Kenapa Badisha? Ataupun orang lain. Orang lain pun senyap tak. Tak tahulah kenapa. Nasib lagi kot.
Habis lah ni, sejam sekejap je. Kenapa salah? Sebab pendapatan negara, adakah itu ekosistem? Saya suruh garis dah tadi. Adakah pendapatan negara tu ekosistem? Saya tanya. Tak. Tak. Okey. So, jawapan tu bukan. Okey. Sumber air ni ekosistem. Okey. Mungkin betul lagi. Okey. Menyederhanakan suhu. Betul sebab daun tu kan. Okey. Ataupun membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dapat lagi 2 kat situ. So, dapat juga 4. Saya nak cakap kat sini, walaupun salah 1, tapi kalau buat lebih, dapat juga markah penuh. Itu matlamat saya nak cakap ni. Okey. Tapi kita duduk kategori mana? Nak tulis 2 pun tak pandai. Cikgu macam mana nak dapat? Tu tak tahulah. Kena buat sesuatu lah. Study lah. Latihan kena banyak lah. Banyak bertanya. Itu baru persediaan. Ni memang nak masuk gelanggang silat, taekwondo, judo, apa lagi? Silambam. Tapi tak pernah training pun. Tak pernah berlatih pun dengan siapa-siapa. Main tidur bangun. Lepas tu pergi terus lawan orang. Kalah lah. Kan? Lawan budak kecil kalah. Jangan kan nak lawan hak besar. Orang hak terror-terror pakai tali pinggang hitam. Itulah maksud dia. Kalau kita nak masuk SPM, exam, tapi duk main tidur bangun. Nyesalnya tidur. Tapi tidur pula lepas tu bangun. Tiba-tiba masuk periksa dengan 0, tak tahu nak. Memanglah tak dapatlah markahnya. Kena buatlah sekarang. Ambil contoh Lee Chong Wei, Nicole and David lah contoh yang terbaik lah saya rasa. Dia berlatih banyak mana nak dapat ke title pemain number 1 kan. Banyak contoh awak nak boleh ambil sebagai contoh. Saya share YouTube semalam yang Ustaz Samsul debat buat ceramah. Ada tengok ke tak? Tak pasti. Rasa tengok mujur lah, tak tengok pun tak tahulah. Okay. Dia kata, tak tahulah masa dia sekolah dulu, saya sekolah dulu, tak ada pun cikgu nak buat ni lantak kau lah nak belajar. Sekarang punya belajar, nak suruh belajar. Tengok balik yang YouTube tu. Sambil-sambil lawak dia tu ada dia punya motivasinya. Okay. Saya sekarang tengoklah juga. Okay. Itu contoh-contoh. Kata tugas yang seterusnya ni mungkin ada dalam soalan struktur. Tapi jarang-jarang lah. Sebab fakta huraian contoh ni dia banyak di soalan esei. Ada pun 1-2 je. Ya. Okay. Fakta huraian contoh. Huraian pun boleh ringkas-ringkas je. Contoh memang ringkas lah. 1 cukup lah. Okay. Boleh juga tulis poin. Dan kalau kat sini, kalau saya galakkan tulis ayat. Macam mana tahu dia tulis ayat ke poin? Yang dia ada ruang panjang-panjang tu. Kalau dia ada 1, 2, 3 tu, boleh tulis poin-poin. Okay. Yang ada ruang panjang-panjang tu, saya galakkan tulis ayat. Tapi kalau tak boleh, okay, saya tak paksa. Kalau awak dah biasa dapat 40 je, 30 je, nak lulus pun susah. Tulislah poin saja, tak apa. Sekurang-kurangnya dia bantu awak untuk dapatkan markah. Tak payah paksa diri kalau tak boleh. Kita ni tak sama, ada orang pandai, ada orang tak pandai. Tapi subjek lain dia pandai pula, dia tak sama. Okay? So saya terima semua keadaan awak tu, tapi saya sesuaikan. Orang yang rasa dia pandai, dia tulislah ayat. Orang yang rasa dia lemah sikit, dia tulislah poin. Masing-masing ada kelebihan. Okay? Okay, yang ni kena tulis macam ayat. Yang gini ya, yang ayat titik panjang gini. Okay, huraikan kesan. Kesan kalau orang teroka hutan tadi. Banyak kan jawapan dia. Tapi kalau dalam soalan nak tanya dalam online gini memang tak ada orang nak jawab. Walaupun
Di manakah ibu negeri Pahang? Tu tak ada orang jawab dah. Walaupun nampaklah jawapan kuantan. Tapi dalam periksa, walaupun sesusah mana soalan tu, awak akan jawab. Betul atau salah? Nombor 2. Kat dalam sebenar ni, sekarang ataupun dalam kelas ni, betul atau salah fikir banyak kali. Nak boleh ke jawab 4 markah tu banyak kali. Sampai 2 jam fikir untuk sesoalan. Sebab tak yakin. Kenapa jadi tak yakin? Sebab kurang latihan. Okay? Dalam periksa terpaksa dah tulis. Nak ambil SPM sekali ke berapa pula tak tahu bila pula nak ambil. So inilah terakhir. Walaupun tak boleh jawab, inilah terakhir aku ambil SPM. Nyesal ke tak nyesal ke tak ada guna dah. Tunggu result lah pula nak nangis pun. Masa periksa tu dah rasa dah sekali. Lepas tu habis periksa dah hilang dah semua. Seronok bekerja dan sebagainya hilang. Esok menteri kata diumumkan result untuk SPM akan keluar esok. Biasa hari Khamis. Hari Rabu tu memang tak boleh makan dah. Debar pula rasa. Teringat masa ambil dawan periksa baru ni aku tak boleh jawab pun ni. Boleh nampak dah. Mari pukul 11. Orang ambil pukul 9. Mari dah exam result. Dia pukul 11 tak mari lagi. Sebab dia tahu dah result dia tak bagus. Sebab apa kita nak jadi gitu? Kenapa kita nak pilih untuk debar pasal pada hari ambil result tu? Baik debar sekarang. Baik kita buat sesuatu sekarang. Kalau kita ada perasaan lah untuk dapat cemerlang. Kalau orang tak ada perasaan, tak kisah berapa dapat pun. Tak apa, aku gagal berapa. Tu tak apa, saya tak boleh nak buat apa dah. Saya tak boleh nak tolong dah kalau orang ada perasaan macam tu. Okay? Ni hak saya nak tolong ni, orang ada perasaan nak bantu diri dia dapat A+. Saya nak tolong sangat-sangat. Okay. Apa jawapan dia sini? Saya bagi juga. Boleh buat dalam bentuk ayat. Aktiviti manusia seperti pembalakan akan menyebabkan suhu meningkat kerana oksigen berkurang. Dah boleh tak tulis point suhu meningkat? Boleh tak rasa-rasa tulis gitu? Boleh tak rasa-rasa tulis point suhu meningkat? Lambat nak jawab dia ke tak? Ya dah. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi saya nak ajar teknik orang A+. Okey, teknik yang lebih baik. Okey. So tulislah ayat yang cantik macam ni. Bagi orang yang rasa tak boleh tulis gini, tulis suhu meningkat je, cukup. Kerana oksigen berkurang, tak nak tulis kerana tu, tak apa. Bagi orang yang nak tulis sebab apa suhu meningkat? Sebab oksigen kurang. Kenapa oksigen kurang tu? Sebab pokok dia tebang kan? Aktiviti manusia buat pembalakan. Okey. Adakah perlu hurai panjang-panjang? Tak perlu sebab dia duduk soalan struktur je. Soalan esei, nak hurai 3 lapis pun tak apa. Mungkin kena soalan tu rubrik. Untung awak. Untuk soalan struktur ni tak perlu nak hurai panjang-panjang. Hurai 2 lapis pun cukup. Fakta, hurai sekali. Habis. Pergi fakta kedua pula. Selain itu, nak letak tanda wacana, kalau nak letak pun tak apa. Dia bukan bahasa Melayu. Tak nak letak pun tak apa. Tapi saya nak ajar ni sebagai cikgu, saya kena ajar benda yang baik, yang betul. Aktiviti pertanian seperti penanaman kelapa sawit. Tadi pembalakan. Ni pertanian. Itu aktiviti manusia lah. Kena sebut tak? Kena sebut. Sebab dia nak huraikan kesan aktiviti manusia. Bukan terus jawab kesan terus. Suhu meningkat habis. Apa lagi? Pencemaran tanah habis. Ekosistem terjejah habis. Tak boleh. Kosong markah. Kenapa kosong? Sebab tak sebut kesan dulu. Aktiviti manusia dulu. Hati-hati dengan soalan. Jangan rasa soalan tu mudah, terus jawab. Soalan mudah sebenarnya perangkap. Okey. Orang yang selalu jumpa soalan, dia alhamdulillah boleh jawab. Orang yang baru-baru nak kenal soalan masa dalam dewan exam, baru nak kenal soalan macam tu, dia kelang kabut sikit. Kadang-kadang tangan pun berpeluh. Saya tak nak situasi tu berlaku kat awak. Okey? Kalau nak tambah lagi pun boleh, dah cukup dah 4, tapi nak tambah lagi sebab cikgu ajar, kalau nak bagi 5 pun lebih baik. Okey? Seterusnya, keputusan flora fauna kerana habitat flora fauna terganggu. Sebenarnya, kalau kesan ni,
tulis je flora fauna dan habitat flora fauna terganggu ke pupuh ke. Dah betul dah. 4 markah dah confirm situ. Okey. Soalan tahun ni saya rasa macam tahun lepas. Yang straight to the point, yang bagi jawapan mudah-mudah pun dapat markah. Sebab dia tahu kesukaran awak. Tapi tak bolehlah bersenang lenang. Tak bolehlah kata senang soalan tahun ni, dia faham, pemeriksa pun, penggubah soalan pun tahu kita ni susah. Tak boleh buat gitu. Ada sedua yang susah. Kalau senang belaka, semua A+, tak jadi periksa lah pula. Soalan ni nak menguji siapa yang lebih banyak study. Itu berbezanya soalan dengan orang pandang dengan orang sederhana. Dia nak menguji. Okay. Kita ada lagi beberapa minit. Seterusnya, ni soalan fizikal ke manusia kalau gambar gini? Manusia. Manusia. Okay, bagus. Manusia. Gambar apa yang pertama? Luar bandar. Lampu bandar. Pergi kepada Bandar. Bandar. soalan ni tanya tentang migrasi. Gambar gini dia boleh tanya juga pasal urbanisasi. Dia boleh tanya juga pasal kaitan antara luar bandar dengan bandar. Banyak boleh tanya pasal gambar ni je. Gambar tadi pun banyak boleh tanya. Kalau kita tak rajin buat, tak tahulah nak buat apa benda soalan dia. Ni kita dah jangka dah soalan dia apa. Contoh sini, migrasi. Nyatakan. Nyatakan. Kena bagi apa? Fakta saja. Kesan migrasi. Saya dah merahkan dah. Saya dah highlightkan dah. Dalam periksa nanti tak ada merah, hitam, hijau gini ya. Awak kena highlight sendiri. Bawa highlight sendiri. Suka warna benda. Bawa. Tak salah pun. Okay. Dalam foto 2 terhadap kawasan asal. So saya highlight migrasi kawasan asal. Kawasan asal mana? Belah kiri, belah kanan? Kiri. Kiri. Tengok anak panah tu. Kalau anak panah pergi belah sana, kawasan asal dia belah kanan. Okay. Tak semestinya soalan tu. Tapi biasanya memang anak panah kiri ke kanan lah mata kita. Tulisan Rumi ni memang kiri ke kanan. Kecuali soalan dia dalam tulisan Jawi kan. Okay. So, belah kiri yang warna hijau sikit tu ialah kawasan asal. Apa kesan dia ke kawasan asal? Jangan salah tulis. Salah tulis pula pergi tulis kat situ banyak setinggan. Kesesakan lalu lintas. Sebab apa? Cuai. Sebab kalau tulis macam tu, dia kawasan destinasi. Dia bukan kawasan asal. Okey? Nak jawab apa? Salah satu jawapan dia. Cuba, siapa nak cuba? Kau nak belajar berfikir sikit malam ni. Je. Hotline saya bagi. Siapa? Soalan siapa yang berminat nak jawab? Kekurangan tenaga kerja. Okey, kekurangan tenaga kerja, tenaga buruh kan? Sebab dah ramai pergi ke bandar Melaka, tak ada orang situ. Okey, betul? Okey. Kekurangan penduduk boleh, ramai penduduk tua. Banyak kawasan terbiar, ada tak kekurangan buruh? Ada tu, kekurangan tenaga buruh. Banyak lagi jawapan lain. Tapi saya tak bagilah semua. Sebab soalan ni nak berapa markah? 2 je. Boleh tak nak tulis 20 cikgu? Boleh. Tapi markah dia 2 je. Dah nak tulis 20, tak apa-apanya. Tulis lah 20. Rugi je masa je. Kan? Tapi rasa confident tu 20 tulis. Jadi kena suka ke pemeriksa. Markah 2 tapi 20. Okay, pandai-pandai lah. Kalau 2, bagilah 4 je. Jangan bagi sampai 10 ke 20 ke. Okay. Tu teknik lah tu, kena belajar. Okay, yang kedua. Ni terangkan. Markah dia besar sikit, 4 markah. Terangkan apa? Kesan migrasi terhadap kawasan yang dituju. Ni baru kawasan yang dituju. Apa kawasan yang dituju ni? Di bandar ni. Apa kesan dia? Boleh bagi satu? Kawasan setinggan. Terdapat kawasan setinggan. Dah. Dia boleh hurai lagi tak kawasan setinggan tu? Kalau nak hurai, boleh tak?
Kalau tak nak hurai pun boleh. Tapi nak hurai apa kita nak tambah? Kenapa wujudnya setinggan di bandaraya? Kos yang tinggi. Kos yang tinggi, nilai hartanah, harga tanah tinggi. Orang tak mampu nak beli rumah yang tinggi-tinggi tu. Jadi buat atas rumah tanah orang, atas tanah orang. Tu panggil setinggan. Huraian dia kerana nilai hartanah tinggi ataupun kos pembinaan tinggi. Okey? Apa lagi? Saya nak satu-satu je, tak nak banyak-banyak. Nanti kan awak lari pakat keluar left belaka. Cikgu ni banyak tanya pula. Okey. Suhu meningkat. Apa kesan pula? Menjadi pulau haba. Contoh kalau nak dapat 2 markah. Kejadian banjir kilat. Kenapa jadi banjir kilat? Kerana permukaan berturap. Sebab dia nak terangkan. Tapi kalau tak boleh, boleh bagi suhu meningkat, banjir kilat, pencemaran udara, setinggan. Tadi Rafael dah sebut setinggan. Ada pun jawapan tu situ. Dapat 4 markah juga. Tapi kalau huraikan, tak payah bagi sampai 4. Bagi 3 je. Hurai dapat lagi 3, dapat 6. Untung dah. Mana tahu ada salah 1, 2, masih dapat 4. Okey. Ini lebih saya bagi saja, saya bagi lebih. Bagaimana cara nak kurangkan migrasi dari luar bandar ke bandar? Macam mana cara dia nak kurang? Siapa nak bagi? Sir je. Siapa? Berebut lah. Memajukan kawasan pertanian. Okey, memajukan kawasan pertanian di luar bandar kan? Okey, betul? Bagus. Okay. Wujudkan banyak peluang pekerjaan. Kita tengok ada tak Rafael? Tapi kalau tak ada pun betul tadi. Dapat meningkatkan taraf hidup. Jadi orang tak pergilah ke bandar dah, taraf hidup tinggi dah. Gaji dia 2,000. 2,000 sikit ingat. Katalah 20,000 dah sebulan. Lagi bandar apa pergi? Baik duduk rumah. Baik duduk kampung. Betul, tadi dah sebut kawasan pertanian. Okey, bagus Rafael. Nak bagi contoh? Ladang getah, kelapa sawit. Okey. Memajukan industri kecil sederhana. Nak kata buat industri besar-besar, tak sesuai lah sebab dia jauh daripada pelabuhan. Dia kena buat industri kecil sederhana lah untuk pasaran tempatan, untuk kraft tangan contohnya. Biar sesuai lah dengan jawapan kita tu. Okay. Ada banyak lagi lah. Buat kemudahan infrastruktur ke. Buat IPT situ. Orang berkembang lah kegiatan ekonomi situ. Orang tak keluar lah ke tempat lain. Okay. Itu beberapa contoh. Ada banyak contoh. Okay. Yang ni saya nak skip. Sebab ada kawan saya kata, saya dah terangkan dalam kelas juga minggu lepas. Untuk tajuk ni, walaupun dia fizikal, dia kata tak masuk dalam struktur. Ataupun kertas 2. So saya skip lah soalan ni. Okay. Ni dah ada sebenarnya dalam modul dah bincang. Okey, katalah soalan ni pula keluar. Gambar apa pula tu? Tanah runtuh. Tanah runtuh. Okey. Kena tengoklah gambar pun. Stimulus tu membantu awak mendapat jawapan. Kalau tak ada gambar boleh jawab soalan tu? Tak boleh. Tu ciri soalan yang baik. Gambar tu yang memberi soalan. Bukan baca soalan, tak tengok gambar pun. Tak apa, tengok gambar pun tak apa. Tu soalan yang tak baik. Okey. Ini tanah runtuh. Ataupun kita nak panggil juga ke gelongsoran tanah. Bukan gelansa lain. Kesotan lain. Aliran lumpur lain. Kena belajar belaka tu. Mana tahu keluar soalan tu untuk exam nanti. Mana tahu. Okey. Mengapa berlaku hujan lebat? Sebab mengapa ni 3 markah ni dia lebih kepada ada huraian. Tapi kalau tak nak buat hujan lebat ada huraian, sebaiknya hujan lebat berterusan pun boleh dah. Kalau nak hurailah sebab apa? Sebab tanah tu berat dengan air. Air masuk dalam tanah kan. Tak boleh menampung. Okey. Lagi kurang pokok. Akar tanah tak dapat mencengkam tanah. Jadi lama-lama runtuhlah tanah situ. Aktiviti manusia. Manusia buat apa? Buat pertanian ke, tebang hutan ke, buat jalan raya ke. Jadi cerung bukit tu dah diteres. Dah ditebang pokok dan sebagainya. Jadi
berlaku juga tanah runtuh. 3 markah kan? Okey, kemukakan langkah awal nak kurangkan kesan. Buat apa? Senang je. Kalau tak ada idea, kuat kuasa undang-undang kempen dengan apa pendidikan alam sekitar lah. Tapi saya nak ajar buatlah benda lain. Contohnya tanam pokok, bina parit yang baik, contoh bina benteng. Okey. Bagilah jawapan yang cantik sikitlah jawapan tu. Okey. Adakah wajar sekiranya kawasan pertempatan mewah dibina di kawasan tanah tinggi? Apa pendapatan mewah ni? Apa pertempatan mewah ni? Hotel, resort, rumah banglo. Biasa kan orang letak tanah tinggi untuk tarikkan orang datang melancong. Wajar ke? Boleh nak buat wajar. Boleh juga nak buat tak wajar. Kalau awak rasa wajar, kenapa? Kerana dapat memberi peluang pekerjaan. Waktu logik lah tu. Dapat meningkatkan pendapatan negara. Contohlah kan. Kerana kawasan tersebut merupakan kawasan yang pelancongan yang menarik. Kerana ada pelbagai sumber ke flora fauna yang menarik ke tanah tinggi. Ada air terjun ke. Buatlah alasan dia. Okay. Tapi saya galakkan kalau soalan macam ni, buatlah tidak wajar. Tak wajar banyak kan jawapan dia kan? Tak perlu saya hurai kot. Cuba bagi satu. Cuba bagi satu. Tanah runtuh. Tanah runtuh. Boleh. Banyak lagi sebenarnya. Suhu meningkat, ekosistem terjejas, flora fauna musnah. Banyak lagi. Kalau sebuah soalan ni, confirm betul belaka. Dan saya rasa soalan macam ni akan keluar satu atau dua. Inilah lubuk markah awak. Okay? Tapi kena biasa. Soalan senang tapi tak biasa. Senangnya soalan ni macam pernah tengok cikgu pernah ajar ni. Tapi aku tak buat latihan. Kan nyesal. Okay? Itu contoh jawapan. Kalau wajar penduduk bertambah, kerana pertambahan penduduk kena buat rumah kat atas tu dah tak muat dah buat kat bawah contoh. Nak galakkan pelancongan, dapat meningkatkan pendapatan negara, buka peluang pekerjaan, taraf hidup penduduk akan meningkat, menggalakkan perkembangan ekonomi lain seperti perniagaan, pembinaan dan sebagainya. Kalau tak wajar, ni kena ada kata kerja sikit. Okay? Tu nak bagi sedap. Tapi 3 ayat lah nak bagi sedap lah, 3 perkataan. Menyebabkan tanah runtuh contoh. Mengurangkan spesies flora fauna. Mengelakkan banjir. Kerana apa? Kerana apa? Tak wajar tu kerana apa? Okay? Mesti ada kaitan dengan kata kerja. Boleh ya? Okay. Soalan ni manusia ke fizikal? Fizikal. Fizikal. Asap. Datang dari mana asap tu? Kilang. Kilang. Kilang tajuk apa? Kegiatan ekonomi kan? Contoh kan? Dia lebih kepada fizikal pun boleh, manusia pun boleh. Kalau kita baca fizikal, fenomena cuaca. Bagus. Betul tadi. Tapi kalau kita baca faktor dia disebabkan oleh kilang, dia ada kegiatan ekonomi. Sebab tu saya kata dia boleh campur, dia boleh fizikal saja, dia boleh manusia saja. So, kena ready lah mana-mana pun. Okay? Apa fenomena cuaca ni? Kalau dia tulis asap betul tak? Salah. Salah. Yang betul apa? Hujan asid. Hujan asid mungkin. Lagi? Ada dah jawapan. Jerebu. Jerebu mungkin. Bagus. Ular haba mungkin. Okey. Itu antara contoh. Fenomena yang berlaku. Mengapa fenomena ni berlaku? Okay. Pembebasan asap kilang. Baru boleh tulis sebab apa tu asap kilang. Kalau tadi dah tulis asap kilang, hak tu baru tafsir gambar. Apa cerita pasal gambar ni mengapa.
Asap kilang, asap kenderaan. Walaupun tak ada kereta, tapi ada tak orang pergi kerja situ? Adalah. Dah, kalau kata tak ada orang pergi kerja pun, kilang ni memproses ni bahan api fosil. Guna juga untuk kereta. Ada juga. Pembakaran bahan. Macam sama tiga-tiga ni. Tapi dia nak sebenarnya 2 markah kalau tak salah saya tu. Saya salah tulis 1 markah. Jelaskan kesan. Sama kan kesan? Tadi dah bincang banyak kesan kan? Boleh bagi 1? Kita ada 3 minit lagi. Hujan asid. Hujan asid. Kesan lah. Bukan fenomena. Dia mengakibatkan pencemaran air. Kalau hujan asid tadi bukan kesan. Tadi fenomena. Fenomena hujan asid. Kesan hujan asid. Jadi pencemaran air. Jadi penyakit kepada manusia. Benda lagi. Kepada manusia ni. Kalau pencemaran air lah tadi mungkin kepada alam sekitar. Tapi saya rasa boleh jugalah kalau awak sambung. Pencemaran air menyebabkan sumber air terjejas. Boleh? Okey, kena pandailah ubah ayat yang jadi kepada manusia saja. Tengok kepada manusia. Baca betul-betul. 2 kali tangan garis highlight. Itu baru pelajar yang dapat jawab dengan sempurna. Okey, D nak habis dah ni. Kemukakan langkah. Langkah ni samalah. Tadi letak penapis asap ke, tanam pokok ke, benda lagi. Kalau kereta, kongsi kenderaan, guna petrol tanpa plumber, banyak jawapan dia. Dan benda ni awak dah berulang-ulang kali buat dah. Okey? Saya laju Ada lagi 2 minit. Habislah, sedang elok. Cuma saya target nak sejam je. Saya tak nak banyak-banyak. Nanti awak pun berat pula nak mikir. Ada nak tanya, boleh tanya. Okay. Ada tadi Batrisha PM saya nak tanya pasal cuaca dan iklim. Saya nak cerita sikit. Kalau siapa yang nak stay. Kalau siapa yang nak left. Sampai nilai 45, siapa nak left. Okay. Saya nak cerita sebab janji dengan dia tadi, saya nak cerita. Ada 2 persoalan. 1, bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi cuaca dan iklim. Okey, pegang tu. Manusia mempengaruhi cuaca dan iklim. Situasi kedua, bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi manusia. Cuaca dan iklim mempengaruhi manusia. Adakah nak jawab benda yang sama ataupun berbeza jawapan dia? Siapa nak respon? Batrisha, saya dah ajar awak tadi. Boleh respon Batrisha? Biar kawan-kawan tahu juga. Berbeza. Okey. Contoh saya ambil satu. Salah satu ada 2 tu saya ambil satu je contoh. Katalah soalan keluar, tadi pun kita dah bincang. Aktiviti manusia mempengaruhi cuaca dan iklim. Dia akan jadi macam mana? Manusia buat pertanian, manusia tebang pokok, pembalakan, manusia buat perindustrian, ada asap semua. Jadi apa kepada alam sekitar? Jadi suhu meningkat, jadi jerebu, jadi hujan asid. Itu jawapan dia. Satu situasi lagi, cuaca dan iklim mempengaruhi manusia. Macam mana? Contoh soalan dia. Dia bagi banjir, hujan, kemarau, panas sangat ke suhu tu, angin. Jadi apa kepada aktiviti manusia? Manusia tak boleh buat aktiviti. Contoh, katalah angin. Angin monsun timur laut di semenanjung Malaysia belah pantai timur. Menyebabkan apa? Tak boleh buat aktiviti. Tak boleh pergi ke laut pada musim tengkujuh. Pada bulan September, Mei hingga November, Mac. Contoh jawapan dia. Lagi, katalah kemarau pula, suhu, panas, hujan tak turun berapa lama. Pertanian terjejas tak? Terjejas. Tanaman kita musnah. Hasil pertanian pun berkurang. Itu kesan kepada aktiviti manusia. Aktiviti pelancongan, contoh kalau kata hujan lebat, tak boleh dijalankan. Itu aktiviti terhadap aktiviti manusia. Tadi soalan mula-mula, aktiviti manusia mempengaruhi cuaca. Saya harap menjawab soalan tu. Okey,
Dah lebih 1 minit. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada, sekian dulu untuk hari ini. Saya harap boleh jumpa awak lagi esok petang. InsyaAllah pukul 4:30. Tak ada soalan? Tak ada. Tak. Okey. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja. Selamat ke sekolah esok. Saya cuti lagi. Okey. Jaga diri. Patuh SOP sebab ada orang KKM datang sekolah. Dia bukan cek awak je, dia cek cikgu sekali. Ada orang kena saman dah pun. Okey. Jadi patuhlah SOP dan tolong bagilah sepenuh hati untuk exam trial nanti ya. Mohon sangat-sangat. Saya akan tolong seberapa daya saya untuk bantu buat dapat A+ insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Cikgu.